Pahlawan tanpa kubur, rahasia perjuangan yang disembunyikan alam. Dalam banyak masyarakat tradisional di Sabah, khususnya Rungus, Dusun, Murut, Iranun dan Bajau Pedalaman, terdapat satu amalan yang jarang diketahui. Pahlawan tertentu yang gugur dalam perjuangan tidak dikebumikan secara biasa. Mereka dikenali dalam cerita orang tua sebagai pahlawan yang dikembalikan kepada alam. Mengapa mereka tidak mempunyai kubur? Menurut kepercayaan lama, kubur seorang pahlawan bukan sekadar tempat jasad, tetapi lambang maruah dan kekuatan, pusat roh penjaga, spirit guardian, sasaran musuh untuk menghina atau melemahkan semangat penduduk. Apabila penjajah mula masuk ke Sabah akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, masyarakat tempatan percaya jika kubur pahlawan ditemui dan dicemari, semangat perlawanan akan lumpuh. Cara pahlawan dihilangkan. Berdasarkan cerita lisan, terdapat beberapa kaedah. 1. Dilarung ke sungai. Digunakan oleh masyarakat pedalaman dan sungai besar. Jasad dibalut kain atau daun tertentu. Dihanyutkan ke sungai pada waktu malam. Sungai dianggap jalan roh ke alam asal. Sungai bukan tempat buangan, tetapi laluan pulang. 2. Dikebumikan di tempat rahasia. Kubur dibuat jauh di dalam hutan, tanpa tanda. Kadang-kadang ditimbus semula dengan tanah asal. Hanya satu atau dua orang tua adat yang mengetahui lokasi sebenar, dan rahasia itu selalunya dibawa hingga ke mati. 3. Upacara, dikembalikan kepada alam. Dalam sesetengah kisah Rungus dan Murut, jasad tidak dikebumikan secara formal. Diserahkan kepada hutan, batu besar atau gua. Dipercayai roh pahlawan akan menjadi penjaga wilayah. Inilah asal-usul kepercayaan tentang tempat keras. Hutan berpenunggu, gunung yang tidak boleh dipijak sewenang-wenangnya. Siapakah pahlawan tanpa kubur ini? Nama sebenar mereka jarang disebut, atas sebab takut roh dipanggil semula, takut penjajah mengesan lokasi. Adat melarang pendedahan nama pahlawan tertentu. Sebab itu sejarah rasmi hanya menyebut tokoh besar, sedangkan ramai pahlawan lain lenyap tanpa catatan. Sumber dan asas sejarah. Walaupun tidak banyak direkod secara rasmi, kisah ini disokong oleh beberapa jenis sumber. 1. Sejarah lisan masyarakat tempatan. Cerita turun-temurun ketua adat dan orang tua. Diceritakan dalam konteks adat kematian dan pantang larang. Konsisten di pelbagai daerah Marudu, Pitas, Ranau, Keningau. 2. Kajian antropologi dan etnografi. Beberapa pengkaji kolonial dan pasca kolonial mencatat amalan pengebumian tidak konvensional, kepercayaan roh penjaga wilayah, kubur rahasia pahlawan sebagai strategi sosial. Antaranya, IHN, Evans Kajian Etnografi Borneo Utara. Tom Harrison, walaupun fokus budaya, beliau menyentuh adat kematian luar biasa. 3. Ketiadaan kubur dalam rekod British. Dalam laporan British, ramai ketua pemberontak dilaporkan terbunuh. Tetapi tiada lokasi kubur dicatat. Ini menguatkan kemungkinan jasad mereka memang disembunyikan. 4. Pantang larang yang masih wujud. Hingga hari ini, masih ada kawasan hutan yang tidak boleh diganggu. Sungai tertentu yang tidak boleh disebut sebabnya. Batu besar atau gua yang dihormati. Semua ini sering dikaitkan dengan roh pahlawan lama. Kesimpulan, pahlawan tanpa kubur bukan bermakna pahlawan tanpa sejarah. Mereka sengaja disembunyikan untuk melindungi maruah, untuk mengekalkan semangat perjuangan, untuk memastikan roh mereka terus menjaga tanah warisan. Sejarah mereka tidak tertulis di batu nisan, tetapi hidup dalam hutan, sungai, gunung, dan ingatan orang tua. Terima kasih sudi mendengar sampai habis, nantikan kisah-kisah menarik seterusnya di video-video yang akan datang.